Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasan pembentangan video pengantar syariah, kami berlima akan mengupaskan satu isu semasa yang bertajuk konten TikTok. Seperti mana yang kita semua tahu, TikTok adalah satu aplikasi yang di mana masyarakat pada zaman sekarang menggunakannya untuk menimba ilmu, menyebarkan dakwah, berkongsi kegembiraan, membuat konten dan bermacam lagi. Tapi mutakhir ini banyak di kalangan anak muda sekarang membuat konten yang memberi kesan buruk kepada masyarakat. Bahkan yang lebih teruk, konten tersebut mempersendakan agama. Jadi kami berlima akan mengupaskan 5 konten TikTok yang memberi kesan buruk kepada masyarakat. Yang pertama, mari kita lihat video ini. Dalam video ini, kita dapat lihat bahawa perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak muda ini sangat-sangat mempersendakan agama. Berhentilah membuat konten yang mempersendakan agama dan juga ibadah. Konten TikTok sebegini sebenarnya sangat-sangat memalukan. Terang lagi bukan bersuluh, kita nampak ianya mempersendakan agama. Agama ini sangat bernilai dan agama ini juga tidak boleh dijadikan sebagai bahan jenaka dan gurauan. Agama ini lebih bernilai daripada segalanya. Takkanlah disebabkan secebis viewer ataupun secebis komen, kita sanggup korbankan kemuliaan agama, kita gadaikan agama, hinakan agama kita. Kalau kita nak berjenaka sekalipun, carilah benda lain. Banyak lagi benda lain yang kita boleh jadikan sebagai bahan jenaka dan gurauan. Untuk tarik orang tengok konten kita, nak buat orang terhibur ataupun tergelak dan sebagainya. Banyak lagi konten lain yang kita boleh buat. Janganlah pilih agama untuk jadikan bahan jenaka. Ini bukan mendidik orang untuk menjaga solat, tetapi mendidik orang untuk meremehkan solat. Membuat orang melihat solat sebagai bahan jenaka dan gurauan, dan membuatkan solat menjadi tiada kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ إلى آخر الآية. Maksudnya, dan jauhkanlah diri dari orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan, dan mereka pula telah diperdayakan oleh kehidupan dunia. Dan peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu, supaya tiap-tiap diri di akhirat kelak tidak terjerumus ke dalam azab neraka dengan sebab apa yang ia telah usahakan, yakni dari perbuatan yang buruk dan keji. Daripada ayat Al-Quran ini, jelaslah bahawa mempersendakan agama adalah perbuatan yang keji dan terkutuk. Kesimpulannya, kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini perlulah membanteras isu ini demi menjaga kesucian agama Islam. Seperti mana yang tertulis dalam surah An-Nur ayat 51 yang bermaksud, sesungguhnya jawapan orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, yakni mengadili di antara mereka, ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Semoga kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Isi yang seterusnya adalah menghormati kedua ibu bapa. Beberapa bulan yang lepas telah tular sebuah video bagaimana seorang pakcik ditinggalkan di tepi jalan, dan kemudian pakcik tersebut didatangi oleh seorang perempuan, dan perempuan itu bertanyakan soalan kepada pakcik tersebut, di mana anaknya? Pakcik tersebut jawab, anaknya tinggalkan pakcik tersebut di tepi jalan tanpa ada apa-apa. Maksudnya pakcik ni dah kena tinggal lah, dia biarkan macam tu. Ada pengabaian terhadap ibu bapa. Maka di sini kita boleh perhatikan bagaimana hilangnya rasa hormat
seorang anak terhadap bapanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما." Surah Al-Isra ayat 23. Pada ayat ini Allah memerintahkan kita untuk tidak menduakan Allah, dan pada ayat yang seterusnya wabil walidaini ihsana, perkataan waqadha ini adalah perintah. Allah memerintahkan kita, maka di situ telah jatuh hukum wajib ke atas kita untuk menjaga wabil walidaini ihsana, berbuat baik ke atas kedua ibu bapa kita. Maka dengan itu jatuh hukum berdosa kepada kita jika mana kita mengabaikan tanggungjawab anak kepada ibu bapa kita. Tidak kisahlah ibu bapa kita tu adalah seorang yang jahat, seorang yang sering marah-marah kita, tengking kita, atau buat perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh ibu bapa kepada anaknya. Dan pada akhir ayat tersebut Allah memerintahkan fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Allah memerintahkan kita untuk tidak berkata dalam bahasa mudahnya adalah untuk tidak berkata perkara yang kurang ajar ataupun perkataan-perkataan yang boleh membuatkan kemarahan. Maka pada sebuah larangan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebuah larangan dan kita wajib untuk mematuhinya. Maka apabila kita membuat larangan tersebut, maka jatuh hukumnya berdosa. Kerana itu kita sebagai seorang anak, tidak kiralah sejahat mana pun ibu bapa kita, kita wajib untuk menjaga kebajikan dan berbuat baik kepada mereka. Isi ketiga tentang konten TikTok ialah pendedahan aurat di media sosial. Definisi aurat. Aurat dari segi bahasa, aurat membawa maksud kecacatan atau keaiban pada setiap sesuatu, dan ia juga bermaksud apa jua yang ditutupi oleh manusia kerana rasa malu. Manakala secara istilahnya, aurat bermaksud setiap anggota yang wajib ditutup dan haram untuk dilihat. Antara contoh-contoh dalil Al-Quran yang menyebutkan tentang keperluan menutup aurat, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Yang bermaksud, wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian sebagai perhiasan bagimu. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Yang bermaksud, wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu dan anak-anak perempuanmu serta perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya semasa mereka keluar. Seterusnya, hukum mendedahkan aurat di media sosial. Hukumnya adalah haram di sisi Islam. Hal ini perlu dititik beratkan kerana zaman moden ini ramai orang menggunakan media sosial. Sebagai contoh, seseorang itu memuat naik gambarnya yang tidak menutup aurat di media sosial, maka dosa yang diperolehi olehnya bergantung beberapa ramai orang yang melihat. Sungguh pun begitu, kalau seseorang itu mati dan tidak sempat membuat gambarnya di media sosial dan masih ada orang yang melihat, maka dosanya akan terus mengalir sehingga hari kiamat. Dan akhir sekali, antara kesan tidak menutup aurat ialah akan mendapat dosa semakin jauh dari syariat dan akhlak Islam dan hilangnya perasaan malu dalam diri mereka sendiri. Cuba saksikan video ini.
Apakah pandangan hidup Islam terhadap perkara tersebut? Agama Islam adalah agama yang tidak menerima perbuatan pembaziran sama sekali. Orang-orang yang melakukan perbuatan ini dianggap sebagai saudara-saudara syaitan, seperti mana yang telah nyatakan dalam surah Al-Isra sebentar tadi. Ini kerana makanan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam pandangan Islam. Makanan adalah ciptaan dan milik Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan satu anugerah kepada manusia. Maka nikmat ini perlu disyukuri dan bukan dibazirkan sesuka hati. Makanan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya untuk manusia tetapi juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain seperti haiwan. Oleh itu bukan hanya manusia yang berhak terhadap makanan tersebut. Contoh lain yang dapat dilihat adalah saudara-saudara kita yang kebeluran seperti di Syria, Palestin dan sebagainya. Betapa berharganya makanan itu buat mereka. Hakikatnya kita hambanya yang serba lemah dan tidak mampu menghasilkan makanan kita sendiri. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang berkuasa menjadikan makanan itu. Hal ini hanya dapat difahami dan diinsafi insan yang mengambil masa untuk berfikir akan kejadian makanan, dan kerana itulah kita dituntun untuk mengambil iktibar dari kejadian makanan. Makanan yang kita makan setiap hari ada keberkatan tertentu. Baiklah, akhir kata daripada penjelasan berikut, jelas bahawa makanan bukan sahaja penting bagi memenuhi keperluan fizikal manusia, tetapi juga dari segi rohaninya ataupun spiritualnya. Oleh itu, amalan pembaziran makanan tidak wajar berlaku, terutama bagi umat Islam. Isi yang terakhir ialah konten TikTok yang membawa maklumat palsu. Kita telah disajikan dengan pelbagai maklumat palsu melalui media sosial, terutama sekali TikTok, lebih-lebih lagi pada musim COVID-19. Penyebaran maklumat palsu ini tetap berlaku sehingga sekarang. Antara maklumat palsu yang terbaru ialah minum susu punca rabun, hukum haram memakan ubat tahan sakit, dan jatuhnya hukum dayus ke atas suami yang membiarkan isterinya melahirkan anak dengan doktor lelaki. Sebagai seorang Muslim, kita mestilah mengkaji terlebih dahulu maklumat yang kita peroleh daripada sumber yang tidak meyakinkan. Tindakan ini bertepatan dengan ayat 6 daripada surah Hujurat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Lafaz fatabayyanu merupakan suatu perintah kepada kita supaya memeriksa dengan teliti bagi setiap berita, iaitu maklumat yang disampaikan oleh orang fasik. Namun, pada zaman sekarang, maklumat daripada media sosial amat meragukan kerana kesahihannya sangatlah tidak jelas. Oleh itu, perlulah kita mengkaji sumber suatu maklumat sebelum mempercayainya atau menyebarkannya. Akhir kata, media sosial seperti TikTok merupakan platform yang luas dan boleh memberi kebaikan jika digunakan dengan betul, serta boleh mendatangkan kemudaratan seandainya disalahgunakan. Janganlah melakukan perkara-perkara yang tidak bermaruah dan bercanggah dengan akhlak semata-mata untuk mengejar populariti duniawi. Sebaliknya, ingatlah tujuan kita dicipta adalah untuk mendapatkan redha dari Sang Pencipta sesuai dengan surah Al-Dhariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan manusia itu melainkan hanya untuk beribadah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.